KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry, dan di petang yang indah ini kita akan bersama-sama belajar satu subjek yang agak menarik, iaitu pengajian kejuruteraan awam. Wani ini kali kedua Wani mengendalikan subjek ini bersama dengan seorang guru yang amat hebat. Tapi sebelum kita nak perkenalkan guru kita pada hari ini, seperti biasalah Wani ingin pesan kepada anda semua untuk sentiasa kita bersama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia demi memutuskan rantaian COVID-19 dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey? Dan sekarang ini jom kita nak tengok profil guru kita pada hari ini. Cemerlang dari tahun 2008 hingga 2016 dari Sekolah Menengah Teknik Pahang. Mari kita bawakan ke studio sekarang ini bersama dengan kita Cikgu Wahidan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Sihat. Kali kedua kita bersua di studio Road to Success. Terima kasih Cikgu sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi seperti biasa, Cikgu pun mungkin sudah tahu Wani akan bawa semua tetamu jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sini untuk sama-sama kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okey Cikgu, Cikgu dia pakai dulu. Cikgu dah pakai, kemudian Wani pula pakai. Kita dah pakai seluruh tangan untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih daripada kuman. Dan bila kita dah pakai, tapi kali ini lain sikit Cikgu, kerana sepanjang program ini kita akan kekal memakai pelitup muka selama program ini berlangsung. Baik Cikgu Wahidan, kita dah mungkin ada yang dah tahu pengajian kejuruteraan awam ini tentang apa. Namun untuk hari ini mungkin ada subtopik yang akan Cikgu fokuskan. Apa dia itu Cikgu? Jadi hari ini saya akan sambung untuk tajuk 2. Dalam tajuk 2 ni yang pertama iaitu 2.1 iaitu tajuk bahan binaan. Dan untuk subtopik yang kedua 2.2 iaitu struktur binaan. Jadi saya akan fokus pada tajuk 2.2 iaitu struktur binaan. Struktur binaan. Mengapa Cikgu memilih bahagian struktur binaan ni? Apa objektif yang murid-murid akan dapat dari belajar struktur binaan ini? Jadi dalam struktur binaan ni dia ada pelajar akan belajar tentang jenis struktur, jenis beban dan jenis-jenis asas. Okey, jadi subtopik khas kita adalah struktur binaan. Penting untuk mereka yang bakal jurutera ni untuk tahu struktur-struktur dalam pembinaan. Jadi kalau anda sudah tidak sabar untuk mengikuti kelas hari ini bersama dengan Cikgu Wahidan, kita nak saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Faris bin Syamsul Sahar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Perkara yang menarik tentang pengajian kejuruteraan awam ini bukan sahaja kami diajar secara teori, tetapi kami juga dikendaki melakukan 5 kerja amali atau hands on, iaitu yang pertama, ujian penurunan konkrit, yang kedua, ujian mampatan konkrit, yang ketiga, ujian program Macintosh untuk mendapatkan kekuatan tanah, yang keempat, ujian speedy untuk mendapatkan peratus kandungan lembapan dalam tanah, dan yang kelima, melakukan kerja ukur Chadley. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Siti Wildani dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Dalam subjek pengajian kejuruteraan awam, tajuk yang paling saya minati dan mudah untuk mendapat markah penuh sebanyak 15 markah dalam bahagian B ialah soalan kiraan tajuk struktur bagi beban titik. Kita perlu menguasai konsep dan mengingati 2 formula, iaitu yang pertama, formula hukum keseimbangan dan formula momen lentur untuk mendapatkan nilai-nilai daya tindak balas, daya licin dan momen lentur pada sesuatu titik.
Assalamualaikum. Saya suka belajar subjek pengajian kejuruteraan awam kerana ia akan memberikan kelebihan kepada saya untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM pada peringkat diploma dan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam kerana banyak perkara-perkara asas kejuruteraan awam yang telah saya pelajari. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wahidah Nur Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey, tapi sebelum kita mulakan, Wani nak pesan sekali lagi untuk sentiasalah patuh pada SOP. Kepada anda semua, jika tidak ada kepentingan yang di luar, duduklah di rumah demi kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey? Baik Cikgu, sekarang ini seperti biasalah, bukan kita berdua je yang akan sama-sama dalam studio ni. Kita akan memanggil 6 orang murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Walaupun di petang hari ini anda masih bersemangat ya untuk ikuti pelajaran kita hari ini. Okey? Alright, jadi kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak minta mereka perkenalkan nama penuh mereka dan bagi tahu umur mereka berapa. Kita nak mulakan dari Aidil dahulu. Silakan Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Fikri bin Safwan. Berumur 17 tahun dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, baik. Seterusnya kita ada Irfan. Assalamualaikum, nama saya Cikgu Irfan Najidan, berumur 17 tahun dari Sekolah Teknik Kuantan. Okey, baik Irfan. Cikgu Irfan. Lebih selesa dipanggil Cikgu ataupun Irfan? Irfan boleh? Irfan. Okey, Irfan. Seterusnya kita ada Amir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Razmi, berumur 17 tahun. Saya sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Baik, terima kasih Amir. Seterusnya kita ada Ainul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainul Nabila binti Arman, berumur 17 tahun daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Boleh panggil Ainul. Okey, terima kasih Ainul. Seterusnya kita ada Nilia. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nilia Qayyumi Syafiqah binti Muhammad Zurahim. Saya berumur 17 tahun dan saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Okey, baik. Terima kasih dan akhir sekali kita ada Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Nafisah. Saya berumur 17 tahun dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Boleh panggil saya Aina. Okey, terima kasih semua anak murid Cikgu Wahidan dan Cikgu bagi tahu kat sini ada seorang pelajar daripada Ipoh ya. Ya, betul. Pelajarnya adalah Jauh. Irfan. Jauh datang tapi kini semua berada dalam satu sekolah yang sama untuk menimba ilmu bersama-sama dengan Cikgu Wahidan hari ini. Baik Cikgu, kalau Cikgu sudah bersedia, pelajar atas talian pun sudah bersedia, anda di rumah apatah lagi. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Jadi hari ini saya akan teruskan tajuk 2, iaitu tajuk bahan binaan dan struktur binaan. Jadi kalau lihat dekat sini ada 4 gambar yang di Malaysia lah, gambar struktur binaan di Malaysia. Iaitu yang pertama itu adalah Masjid Besi Putrajaya. Selepas tu yang sebelah dia tu Jambatan Pulau Pinang. Yang ketiga ni adalah stesen LRT. Dan yang keempat ni adalah Menara KL ataupun KL Tower. Jadi empat-empat ni adalah merupakan struktur binaan lah. Jadi dalam tajuk 2 ni ada 3 subtopik, iaitu 2.1 bahan binaan, 2.2 struktur binaan dan 2.3 adalah rasuk. Jadi saya akan fokuskan kepada 2.2 iaitu struktur binaan. Baik. Jadi sebelum saya teruskan tajuk struktur binaan, ada 2 kerja amali yang akan dilakukan dalam tajuk 2 ni, iaitu ujian penurunan atau dalam bahasa Inggeris SLAM test, dan lagi satu ujian mampatan ataupun cube test. Jadi bahan digunakan dalam ujian amali ni ialah konkret, iaitu campuran
simen, pasir, batu kelikir dan air. Jadi yang ni adalah dua alat lah yang boleh digunakan untuk membancuh konkrit. Mungkin benda ni pun, alat ni pun pernah dilihat lah oleh kita semua, iaitu yang pertama mesin pembancuh konkrit. Ni untuk membancuh konkrit dalam kuantiti yang kecil lah, tak banyak kan. Jadi kalau yang belah kanan tu lori pembancuh konkrit, ni kalau kita nak buat kuantiti yang banyak, bancuh konkrit dengan kuantiti yang banyak, kita akan gunakan lori pembancuh konkrit lah. Ya. Jadi yang pertama iaitu ujian penurunan ataupun slump test. Tujuannya adalah untuk mengukur kebolehkerjaan atau dalam bahasa Inggeris kita panggil workability bagi sesuatu campuran konkrit. Apa yang dimaksudkan sebagai kebolehkerjaan? Kebolehkerjaan menggambarkan sifat konkrit sama ada senang atau susah untuk dikendalikan daripada peringkat pembancuhan, penuangan, peletakan dan pemadatan konkrit. Maknanya dia bila kita bancuh konkrit masih dalam keadaan cair. Jadi daripada kita bancuh dia, kita tuang, kita letak pada acuan dan last sekali kita akan padatkan. Jadi peralatan dia yang pertama adalah frustrum. Frustrum ni merupakan sebuah kon, tapi dia potong di atas. Jadi frustrum ni adalah kon terpotong lah. Lepas tu ada rod pemadat, pemaris dan plat tapak. Jadi kita lihat bagaimana cara untuk melakukan ujian penurunan ataupun prosedur untuk melakukan ujian penurunan. Yang pertama, tentukan permukaan dalam frustrum bersih dan kering. Letakkan frustrum di atas plat tapak. Yang kedua, isikan bacahan konkrit ke dalam frustrum sebanyak 4 lapisan. Setiap lapisan perlu dipadatkan dengan menggunakan rod pemadat sebanyak 25 kali. Hentakan dan pastikan pemadatan adalah sama. Seterusnya, frustrum ditarik menegak secara perlahan-lahan dan perhatikan penurunan runtuhan konkrit tersebut. Dan akhir sekali terbalikkan frustrum dan diletakkan bersebelahan dengan runtuhan konkrit. Jadi kita akan ukur berapa kejatuhan konkrit ataupun itu sebab dipanggil ujian penurunan. Kita nak lihat berapa penurunan konkrit yang berlaku. Jadi last sekali dia akan ukur dan catat penurunan serta jenis penurunan yang berlaku. Jadi dekat sini ada konsistensi dia. Maksud dia berapa penurunan dia tu, kita tahu konsistensi dia. Jadi kalau saya nak tanya pelajar, kalau di alam pekerjaan yang sebenar, konsistensi manakah yang dibenarkan? Siapa boleh jawab? Siapa nak menjawab soalan pertama untuk hari ini dari cikgu sendiri? Konsistensi pada plastik iaitu 60 mm. Okey. Plastik? Okey, betul jawapan dia. Jadi di alam pekerjaan yang sebenar, konkrit tu dia tak nak kejatuhan dia tu tidak berada di antara 50.8 hingga 101.6. Maksud dia kalau kejatuhan dia di bawah plastik ni, maksud dia konkrit tu terlalu cair ataupun terlalu banyak air. Ataupun kalau konsistensi dia sebelah atas ni, maksud dia air dia terlalu kurang. Sebab itu ke cikgu kita selalu nampak lori konkrit kalau di atas jalan raya mereka sentiasa pusingkan benda tu? Yang tu dia pusing sebab dia tak nak, kalau dia tak pusing, konkrit tu akan mengeras. Oh, jadi pusing. Itu sebab dia sentiasa kena pusing. Kalau dia tak pusing, konkrit tu mengeras. Faham. Kalau mengeras, tak boleh dah kita nak lakukan kerja konkrit. Nak tuang konkrit. Baik. Ini adalah contoh, bukan contoh lah, ini adalah cara untuk mengukur lah. Mengukur konkrit. Okey, saya nak tanya pelajar, berapa milimeter penurunan yang berlaku ni? Ada siapa nak jawab? 60. 60. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dekat sini 60 mm ni masih lagi berada dalam konsistensi plastik. Maksud dia yang dibenarkan lah. Ya. Okey, jadi dalam ujian penurunan ni ada 3 keputusan, iaitu yang pertama nama dia penurunan sebenar, yang kedua penurunan ricih dan yang ketiga penurunan runtuh. Macam mana boleh berlaku tiga-tiga ni? Jadi kalau dalam penurunan sebenar ni menunjukkan konkrit berkualiti tinggi dengan kejelekitan dan campuran yang baik. Maksud dia simen dia, kandungan simen dia lebih. Kalau yang kedua berlaku sebab penurunan rincih dia berlaku sebab menunjukkan campuran konkrit mengandungi kandungan simen yang kurang dan tidak jelekit. Dan yang ketiga iaitu penurunan runtuh. Kita mau tahu bila runtuh kita dah tahu kandungan air dia adalah sangat banyak dan konkrit memang tidak bermutu lah, atau tidak berkualiti.
Jadi keputusan ujian penurunan ni dipengaruhi oleh 3, iaitu faktor nisbah air semen yang digunakan, masa yang diambil selepas konkrit dibancur, dan alat yang digunakan perlu berkeadaan baik dan kering. Seterusnya kita pergi untuk kerja amali yang kedua, iaitu ujian mampatan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cube test. Jadi tujuan dia untuk menentukan kekuatan mampatan sesuatu konkrit yang dihasilkan. Peralatan dia yang pertama mesin ujian mampatan, lepas tu acuan cube, sama ada saiz dia 150 ataupun saiz 100 mm. Lepas tu rod pemadat macam tadi juga, plastik pembungkus, dan bahan dia sama konkrit. Jadi macam mana nak lakukan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan ujian mampatan? Yang pertama, acuan cube dibersihkan dan dikeringkan bersih. Kemudian sapukan grease pada permukaan acuan. Pelet tapak dipasang pada acuan dengan menggunakan bolt dan nut. Jadi kenapa dia sapu dengan minyak di bahagian dalam cube ni? Sebabnya bila nanti dah isi konkrit tu dah keras, kalau kita tak letak minyak atau cube di dalam cube tu, dia tak boleh nak tanggal. Dia bersih, melekat. dia melekat. Ya, betul. Seterusnya yang kedua, bancuan konkrit yang disediakan diisikan ke dalam acuan sebanyak 3 lapisan. Setiap lapisan konkrit dipadatkan dengan rod pemadat sebanyak 35 kali hentakan. Kalau kita lihat tadi, ujian penurunan dia bukan 3 lapisan, dia 4 lapisan. Setiap lapisan 25 kali. Jadi kalau 4 kali 25 dapat 100 kan. Jadi yang ni sebab dia pendek, jadi dia hanya buat 3 lapisan. Tetapi setiap lapisan kena buat hentakan 35 kali. Jadi kalau 3 darat 35 dapat 105 kali hentakan. Jadi lebih kurang sama dengan ujian penurunan jugalah. Baik. Seterusnya, permukaan konkrit hendaklah diratakan supaya sama arah dengan bahagian acuan. Selepas tu dia akan acuan konkrit dibungkus dengan plastik. Selepas 24 jam acuan ditanggalkan, cube konkrit direndam dalam air untuk tujuan curing ataupun pengawetan. Lepas tu ujian kekuatan mampatan hendaklah dibuat pada konkrit yang berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Jadi bila dia dah rendam dalam air tadi untuk proses curing tu, 7 hari, 14 hari dan 28 hari dia akan ambil dan dia akan masukkan dalam mesin ujian mampatan ni untuk dia mampatkan. Maksud dia ujian konkrit ni, ujian mampatan maksud dia, kalau ujian tegangan kita tegang, kita tarik keluar. Tapi kalau ujian mampatan kita himpit ke dalam. Tapi dia bukan belah kiri kanan lah. Dia daripada atas bawah. Mesin ni. Keputusan dia, nilai kekuatan setiap cube hendaklah dicatatkan dan dibuat analisis perbandingan. Ujian cube pada hari 7 dan 14 hari dijalankan adalah untuk meramal sama ada kekuatan yang dikehendaki pada 28 hari boleh dicapai ataupun tidak. Biasanya konkrit telah mencapai kekuatan 70% pada hari ke-7 dan 99% kekuatan pada hari yang ke-28. Jadi konkrit ni pada hari yang ke-28 patutnya kekuatan dia dah mencapai 99% kekuatan. Jadi kalau dia tak capai, maksud dia konkrit tu kira gagal lah ataupun tak boleh digunakan. Ya. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak masuk kepada soalan untuk ujian penurunan dan ujian mampatan ni. Pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian daripada prosedur untuk melakukan ujian mampatan. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Jadi sekarang ni kita nak bagi pelajar lah untuk jawab soalan satu. Okey, tadi cikgu dah terangkan panjang dah mengenai semua proses tu. Siapa ingat nak cuba, boleh buka je mic dan silakan jawab. Siapa nak cuba? Yang pertama, apakah langkah yang pertama? Letakkan frustrum di atas plat tapak. Ulang sekali lagi, Amir. Cuba tengok soalan. Letakkan frustrum di atas plat tapak. Amir tengok soalan, Amir. Amir, betul ke soalan contoh satu ni? Bukan soalan dua. Bersih dan sapukan acuan dengan minyak. Ya. Yang tu betul tapi ujian penurunan. Jadi ujian Amir dah mampatan. advance ke depan. Okey, yang pertama dah betul. Yang kedua? Siapa nak cuba? Saya. Okey. Beri sahaja jawapan anda. Isikan acuan dengan konkrit dengan 3 lapisan.
Bisikan acuan nombor 2. Yang kedua, okey betul. Okey, betul. Seterusnya, Nombor 3. Padatkan setiap lapisan sebanyak 35 kali. betul. Alright. Yang keempat, Jawapan yang keempat. Okey, Tutup Ainul. tube dengan plastik selama 24 jam. Okey, Ainul dah jawab dulu. jadi yang Tutup terakhir. tube dengan plastik. Yang terakhir. Rendam tube konkrit dalam air. Okey, betul. Jadi ini adalah contoh soalan dalam bahagian B dan sebab dalam peperiksaan SPM untuk tahun ni dia peperiksaan bertulis dia ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Maksud dia bahagian B ni lebih kepada soalan essay lah. Dengan Okey. soalan kiraan yang banyak markah, 15 markah. Untuk bahagian A ni isi tempat kosong ataupun padankan macam ni. Okey, cikgu. Jadi sebelum kita sambung dengan soalan yang seterusnya, kita nak bagi peluang untuk anak murid cikgu untuk refresh kembali fikiran mereka untuk menjawab soalan yang selebihnya lepas ni. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wahidan serta 6 orang pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Baik Cikgu, kita dah buat beberapa soalan dan kita masih nak ke soalan lagi. Kita nak uji minda semua pelajar atas salian ni sama ada mereka ingat ke tak apa yang Cikgu Wahidan ajarkan. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu penyataan di bawah menunjukkan sebahagian daripada prosedur untuk melakukan ujian penurunan. Tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada peta yang disediakan. Jadi sekarang ni kita mula dengan prosedur untuk langkah yang pertama. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Saya. Letakkan frustrum di atas pad tapak. Okey, betul. Yang kedua, Ainul. Isi bancuhan konkrit sebanyak 4 lapisan. Betul. Betul. Seterusnya, yang ketiga. Padatkan setiap lapisan sebanyak 25 kali. Okey, padatkan setiap lapisan. Yang keempat. Ratakan permukaan atas dengan sudut. Betul. Okey, dan akhir sekali. Ukur penurunan gunakan pembaris. Betul. Okey, betul. 5 markah. Jadi soalan ni dia memberikan 5 markah. Jadi soalan seterusnya, soalan ketiga iaitu 3 markah. Raja di atas menunjukkan salah satu jenis penurunan hasil daripada ujian penurunan. Tadakan right sama ada ciri bancuan konkrit itu adalah benar atau palsu pada peta yang disediakan. Jadi siapa nak cuba yang pertama? Kejelikitan konkrit yang tinggi. Benar ke palsu? Benar. Benar. Betul. Benar. Yang kedua, kualiti konkrit rendah. Palsu. Palsu. Sebabnya kualiti konkrit rendah itu adalah penurunan runtuh. Yang ketiga, kandungan simen yang lebih. Benar. Benar. Jadi ini adalah penurunan sebenar. Ya. Jadi memang kualiti dia tinggi, kandungan simen dia lebih. Okey. Jadi yang ni adalah contoh bahagian B yang saya kata soalan AC 15 markah. Jadi contohnya yang pertama ni A, nyatakan tujuan ujian penurunan. Tadi kan untuk mengukur kebolehkerjaan konkrit. Dan yang B, terangkan prosedur untuk melakukan ujian penurunan. Jadi pelajar kena bagi tahu balik daripada mula sampai yang terakhir ukur penurunan tu kan. Lepas tu untuk soalan B, masih lagi soalan B, soalan 2, contoh soalan. Yang A, nyatakan tujuan ujian mampatan. Ini untuk mendapatkan kekuatan mampatan bagi konkrit. Dan B, terangkan prosedur untuk melakukan ujian mampatan. Jadi yang ujian mampatan tadi dia letakkan 3 lapisan dengan 35 kali hentakan. Tapi pelajar kena ingat semua
prosedur itu untuk Ya. dapat 15 markah penuh. Berapa banyak prosedur yang ada tu cikgu? Ya, 15 dalam markah. 5-6 prosedur dia kena hafal. Ya. Jadi sekarang ni kita masuk subtopik 2.2 iaitu struktur binaan. Jadi kalau kita lihat struktur binaan ni macam mana boleh terdirinya bangunan-bangunan yang kalau lihat menara berkembang Petronas yang sungguh tinggi ni, macam mana dia boleh berdiri tegak. Jadi sebenarnya struktur binaan atau struktur bangunan ni dia sama macam tubuh badan kita juga. Macam mana kita boleh berdiri? Ni saya nak tanya pada anak murid saya ni. Macam mana badan kita boleh berdiri tegak? Ya. Apakah struktur pada Sebab badan kita? Ada tulang. Ya, betul. Tulang. Sebab kita boleh berdiri sebab ada tulang. Sama juga bangunan. Bangunan boleh berdiri sebab adanya struktur. Itu sebab dia boleh berdiri dengan tegak atau kuat lah. Jadi apakah apakah definisi bagi struktur? Struktur ialah satu binaan kejuruteraan yang menanggung beban mati dan beban kenaan tanpa mengalami perubahan bentuk yang ketara. Jadi ada dua dekat situ iaitu beban mati dan beban kenaan. Jadi terdapat dua jenis beban iaitu beban mati dan beban kenaan. Jadi kita lihat apa ciri-ciri dia. Jadi kalau beban mati, definisi dia beban yang terhasil oleh komponen struktur itu sendiri, dikenali juga sebagai beban diri. Kalau beban kenaan, beban yang bertindak ke atas komponen struktur, dikenali juga sebagai beban hidup. Ciri-ciri beban mati adalah nilai beban adalah tetap, kedudukan beban tidak berubah. Beban kenaan cirinya nilai beban adalah berubah-ubah, kedudukan beban boleh berubah-ubah. Jadi contoh bagi beban mati adalah berat lantai, berat dinding, berat rasuk. Kalau beban kenaan contoh dia berat manusia, berat meja dan berat kursi. Maksud dia beban mati ni beban yang tak boleh digerak-gerakkan lah. Contoh paling senang, lantai kita sedang pijak ni. Kita tak boleh gerak tempat lain ni, tiang ke. Tapi kalau berat kita, kejap lagi macam saya duduk sini, saya akan keluar ke mana. Jadi itu nama dia beban kenaan. Macam meja kenaan. Kita boleh alih-alih kan. Itu dia beban juga tapi beban kenaan yang boleh dialih-alih lah. Cikgu, saya ada soalan. Berat rasuk tu maksudnya apa cikgu? Okey. Lantai kita ni, di bawah lantai kita ni ada rasuk. Rasuk adalah dia tanggung berat lantai. Okey. Di bawah rasuk pula ada tiang. Jadi maksudnya sebelum adanya sesuatu itu ada dia macam rangka dulu macam tu lah. Dia punya rangka dia. Okay. Jadi beban daripada atas dia akan pindahkan ke bawah. Okay. Maksud dia beban daripada lantai dia akan pindah kepada rasuk, rasuk pindah kepada tiang macam tu. Sampailah yang paling bawah asas. Okey, baik. Nanti kita akan lihat kejap lagi. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi seterusnya jenis struktur binaan terbahagi kepada dua iaitu struktur jisim dan struktur kerangka. Jadi apa itu struktur jisim? Merupakan struktur yang menanggung beban kenaan dengan bergantung pada jisimnya sendiri. Jisim maksud dia berat dia lah. Contohnya empangan, tembok penahan dan pemecah ombak. Jadi rasanya Wani pernah tengok tak benda-benda ni? Empangan pernah tengok kan? Pernah. Tembok penahan. Tembok penahan tu selalu dekat tepi jalan dia nak halang tanah daripada runtuh kan? Ataupun dekat kawasan perumahan kan? Apa itu struktur kerangka? Struktur kerangka merupakan struktur yang dibina berdasarkan komponen tertentu yang diatur dalam bentuk geometri. Contohnya struktur bagi bangunan. Jadi sekarang ni kita lihat struktur jisim. Ini adalah gambar kalau yang tak pernah tengok apa itu tembok penahan. Itu ada tembok penahan, empangan dan pemecah ombak. Apa fungsi pemecah ombak? Fungsi dia untuk menghalang daripada ombak kuat pergi ke tepi pantai. Selalunya dekat pelabuhan lah. Ini adalah struktur kerangka. Tadi struktur jisim. Struktur kerangka yang Wani tanya tadi tu. Kan? Dia daripada atas, dia akan pindah ke bawah, ke bawah, ke bawah sampailah yang paling bawah iaitu asas. Jadi yang kita sedang pijak sekarang ni adalah ni, lantai tingkat bawah. Di bawah lantai tingkat bawah ada rasuk tingkat bawah. Lepas tu ada pangkal tiang dan ada asas yang paling bawah. Jadi aras tanah kat sini. Okay, jadi yang paling atas adalah penutup bumbung. Lepas tu dipindahkan ke kasar bumbung, lepas tu pindah ke rasuk bumbung dan seterusnya ke bawah. Yang ni nama dia struktur kerangka. Okey, sebelum tu saya nak tanya pelajar saya, apa beza antara struktur jisim dengan struktur kerangka? Siapa tahu? Apa perbezaan antara dua itu? Saya nak jawab. Okey, Ainul, silakan. Saya nak jawab. Struktur jisim, beban dia bertindak dari arah sisi.
Untuk struktur kerangka pula, beban bertindak dari arah atas. Okey, betul. Kalau kita lihat struktur jisim ni, beban dia bertindak daripada arah sisi. Macam tembok penahan. Tanah tu dia kena pada arah sisi. Sama juga empangan. Dia tahan air pun daripada arah sisi. Sama juga pemecah ombak. Tapi kalau struktur kerangka, beban dia dipindahkan daripada atas ke bawah. Itu beza dia. Struktur jisim dia daripada arah sisi beban dia kenakan. Tapi kalau struktur kerangka daripada atas ke bawah. Okey, bagus Ainul. Okey, seterusnya struktur kerangka bangunan. Terbahagi kepada dua iaitu substruktur dan superstruktur. Apa beza antara substruktur dengan superstruktur? Substruktur adalah struktur yang berada di bawah permukaan bumi ataupun aras bumi. Melibatkan kerja memancang tanda, memancang ukur dan memancang aras. Kerja menanam cerucuk jika beban besar ataupun bangunan yang tinggi. Kerja penggalian tanah, kerja tertulang dan kerja konkrit untuk membina asas, pangkat tiang serta rasuk tingkat bawah dan membina lapisan lantai bawah. Lepas tu superstruktur, struktur yang berada di atas permukaan bumi ataupun aras bumi, dimulai dengan pembinaan tiang tingkat bawah, rasuk tingkat 1, lantai, dinding, tangga dan bumbung. Diikuti dengan pemasangan pintu, tingkap, shieling dan kemasan ataupun kita pasang mozaik ataupun macam lantai kita ni lah. Jadi kalau substruktur ni dia yang bawah aras bumi. Jadi dah siap kita tak nampak lah. Jadi kalau superstruktur yang di atas. Macam lantai semua kita dah nampak belah atas kan. Baik. Okey, jadi ini adalah komponen struktur dan fungsinya. Jadi kalau dalam peperiksaan dia akan tanya nyatakan fungsi bagi asas. Jadi pelajar kena hafal asas, kena tahu apa ada di atas asas. Atas asas ada pangkat tiang kan. Jadi fungsi asas menerima beban daripada pangkat tiang dan mengagihkan beban kepada tanah. Contoh tadi Wani tanya pasal rasuk. Okey, rasuk, atas rasuk apa? Lantai kan? Jadi rasuk fungsi dia menerima beban daripada lantai dan mengagihkan beban kepada tiang. Maknanya kita kena lihat apa struktur yang ada di atas dengan apa struktur yang ada di bawah. Maksud dia kalau dalam peperiksaan ni semua dapat 2 markah. 2 markah, 2 markah, 2 markah. Macam itulah. Sebab kita bagi tahu menerima beban daripada struktur mana dan mengagihkan beban kepada struktur mana. Ya. Menunjukkan kefahaman murid itu sebenarnya. Ya, betul tu. Okey, sekarang kita pergi pada soalan 4 untuk bahagian A ni. Jadual di bawah menunjukkan contoh beban dan jenis beban. Jadi yang pertama yang A tu jenis beban dia adalah kipas shieling dan lampu chandelier. Yang B tu tangga dan tiang. Siapa nak jawab ni? Nyatakan jenis beban itu. Saya. Okey Amir. Cuba Amir. A tu beban kenaan. B beban mati. Okey, betul. Kenapa A tu beban kenaan? Sebab kipas shieling dan lampu chandelier walaupun kita ikat dia kan. Tapi boleh tak kita pindah dia ke tempat lain? Boleh kan? Sebab kita cabut skru kita pindah kan. Tetapi kalau tangga dan tiang memang tak boleh. Jadi itu adalah beban mati. Okey. Jadi untuk B. Oh, B tadi dah jawab ke cikgu? Dah sekali. B adalah beban mati. Okey, alright cikgu. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya, kita nak berehat seketika lah dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Road to Success SPM 2021 dan masih lagi bersama dengan Cikgu Wahidan serta 6 orang pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey, kita dah berehat sebentar tadi dan kali ini kita nak kembali uji minda kita dengan menjawab soalan yang disediakan oleh Cikgu Wahidan. Mari kita sambung Cikgu. Jadi soalan seterusnya bahagian A ini adalah soalan yang kelima iaitu A, B, C, D dan E. A, B, C, D, patutnya F. A, B, C, D, E, F. Dalam jadual di bawah adalah komponen struktur pada sebuah bangunan. Tandakan right dengan mengelaskan sama ada komponen struktur itu superstruktur ataupun substruktur pada ruang yang disediakan. Jadi kita bagi peluang lah sebabnya ada 6 jawapan. Ya. Kita bagi seorang satu. Okey, sebelum tu kita nak Wani lah nak minta Aidil untuk jawab dulu. Wani tak dengar suara Aidil dari tadi ni. Jom kita dengarkan suara Aidil. Asas substruktur. Okey, betul. Asas substruktur. Seterusnya siapa nak jawab? Dinding. Dinding. Saya. Dinding superstruktur. Okey, betul. Okey, betul. Seterusnya Ainul.
Pangkal tiang substruktur. Okay, betul. Substruktur. Okey, betul. Seterusnya Azlina. Ainul. Azlina ke namanya? Ainul Bukan dengan Nilia. Azlina. Nilia. Namanya Nilia. Okey. Aina. Aina. Okey, Aina. maafkan saya. Silakan Aina. Lantai tingkat bawah substruktur. Okey. Seterusnya Irfan nak cuba? Bumbung substruktur. Bumbung substruktur. Bumbung. Bumbung superstruktur. Super. Okey, good try. Okey, dah Tangga hari sekali. superstruktur. Tangga superstruktur dari Sebabnya Nilia. substruktur adalah struktur yang berada di bawah tanah. Ha-ha. Superstruktur adalah struktur yang berada di atas tanah. Okey. Jadi sekarang ni kita teruskan lagi pergi kepada tajuk asas. Asas merupakan komponen struktur yang berada paling bawah pada sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan tu paling bawah, asas lah. Asas terbagi kepada dua kategori, iaitu asas cetek dan asas dalam. Asas cetek ni pula terbagi pada tiga, iaitu asas pad, asas rakit dan asas jalur. Asas dalam hanya ada satu asas je, iaitu asas cerucuk. Jadi dekat sini ada gambar asas cerucuk, asas jalur, asas pad dan asas rakit. Jadi kita pergi dulu kepada asas pad. Digunakan pada bangunan struktur kerangka, boleh menanggung beban bangunan tidak melebihi 4 tingkat, sesuai bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi, iaitu KGT dia sama atau melebihi 100 kN per meter persegi. Jadi tanah ni kalau kita nak tahu dia kuat ke tak, dia punya keupayaan galas tanah dia mestilah sama ataupun melebihi 100 kN per meter persegi. Lepas tu pembinaan asas yang mudah, kos pembinaan yang ekonomi atau murah. Lepas tu ada 3 perkara yang perlu diingat oleh semua pelajar, iaitu yang pertama, nilai tebal asas pad tu mestilah melebihi 150 mm. Lepas tu nilai unjuran asas pad U mestilah tidak melebihi nilai tebal asas T. Dan lagi satu, nilai kedalaman iaitu D besar tu bagi asas pad mestilah antara 450 hingga 1500 mm nilai kedalaman dia ni. Jadi U ni adalah unjuran, T adalah tebal asas dan D adalah kedalaman daripada aras tanah ke yang paling bawah daripada asas tu. Ada 3 nilai TUD. Kena ingat tu. Lepas tu inilah contoh pembinaan asas pad. Macam mana dia buat? Mula-mula dia akan korek dulu tanah. Lepas tu dia akan letakkan kotak acuan, letakkan tertulang dan dia akan konkritkan. Jadi bila konkrit tu dah 3 hari, bila dia buka jadilah macam ni. Yang ni lah yang paling bawah ni adalah asas. Dan atas ni adalah pangkat tiang. Di atas ni lah ada rasuk, lepas tu barulah ada lantai tingkat bawah. Tapi kita dah tak nampak sebab dia tutup kamus dengan tanah kan. Betul. Yang ni adalah contoh soalan dalam bahagian B. Soalan ketiga lah. Jadi raja di atas menunjukkan reka bentuk asas pad dan lantai bawah padu yang akan dibina bagi sebuah bangunan. Pembinaan itu tidak dapat dijalankan kerana masalah pada reka bentuk itu. Jadi asas pad ni dia tak mengikut spesifikasi. Jadi kalau kita lihat kat sini yang 400, saya nak tanya pelajar saya, yang 400 tu adalah apa? 400. Tebal ke, unjuran ke ataupun kedalaman? Kedalaman. Ya, betul. 400 mm tu adalah kedalaman asas. Yang 140 ni adalah apa? Unjuran. Ya, betul. Unjuran asas. Dan 120 mm tu adalah apa? Tebal asas. Betul. Tebal asas. Tebal asas. Okey, jadi soalan A dia, berdasarkan rajah di atas, senaraikan punca masalah reka bentuk itu pada asas pad. Dan yang B, nyatakan bagaimana untuk menyelesaikan setiap masalah tersebut. Jadi yang pertama, kita kena bagi tahu apa yang tak ikut spesifikasi. Jadi yang pertama, tebal asas pad ataupun T besar adalah tidak mencukupi. Sebab yang dia bagi adalah 120. Kalau ingat tadi, dia kena 150 dan ke atas. Betul. Yang kedua, unjuran asas pad U adalah melebihi tebal asas pad. Maksud dia, unjuran dia 140 tapi tebal asas adalah 120. Tak boleh juga. Dan yang ketiga, kedalaman asas pad atau D dia adalah tidak mencukupi. Sebab kedalaman paling minimum adalah 450 mm. Jadi jawapan dia dekat sini yang bawah, bahagian B. Tebal asas pad mestilah tidak kurang daripada 150 mm. Unjuran asas pad adalah sama atau tidak melebihi tebal asas pad.
dan kedalaman asas pek D mestilah antara 450 mm hingga 1500 mm. Jadi kedalaman paling minimum dia adalah 450 mm. Seterusnya asas jalur. Sesuai untuk binaan dinding tanggung beban bagi bangunan tidak melebihi 4 tingkat, sesuai bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi, terbagi pada 3 jenis iaitu asas jalur biasa, unjuran dia sama dengan tebal, sesuai dibina pada tanah tidak jelekit, tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang tinggi dan tanah padat dengan ketebalan tidak kurang 150 mm. Yang kedua, asas jalur lebar, unjuran mestilah lebih besar daripada tebal asas, sesuai dibina bagi tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah rendah dan tanah yang ditambak. Dan yang ketiga, asas jalur dalam, unjuran lebih kecil daripada tebal asas, iaitu sesuai dibina bagi tanah jelekit seperti tanah liat. Jadi di atas asas jalur, kalau lihat sini asas jalur bentuk dia segi empat tepat, di atasnya adalah dinding galas beban. Maksud dia bina dinding daripada bata. Dia bukan tiang. Baik. Cuba kita lihat contoh soalan untuk asas jalur. Raja di atas menunjukkan kerata rentak asas jalur lebar. Hitung dan tentukan sama ada ukuran unjuran bersesuaian atau tidak bagi pembinaan asas jalur itu. Jadi sekarang ni dia nak pelajar cari U dia, unjuran dia. Jadi cara nak cari unjuran, kita ambil 900 tolak dengan 225 bahagi 2. Sebab unjuran sebelah kiri dan kanan ni dia adalah sama. Jadi dapat 337.5 mm. Lepas tu kita akan bagi tahu ukuran unjuran asas iaitu U adalah bersesuaian kerana nilai unjuran asas melebihi nilai tebal asas. Jadi U lebih besar daripada T, memang itu adalah jenis asas jalur lebar. Seterusnya kita lihat asas rakit. Sesuai untuk tanah yang mempunyai keupayaan galas tanah yang rendah dan cenderung untuk menap secara tidak sekata. Sesuai untuk binaan yang tidak melebihi 4 tingkat. Terbahagi kepada 3 jenis iaitu asas rakit papak padu, asas rakit rasuk dan papak dan asas rakit bersel. Okey, dan yang seterusnya adalah yang keempat iaitu asas cerucuk. Yang ni digunakan untuk menanggung beban bangunan yang melebihi 4 tingkat ataupun bangunan yang tinggi tu, beban besar, memang kita guna asas cerucuk. Jadi kalau lihat sini ada contoh macam mana dia tanam cerucuk tu. Sesuai dibina pada tanah yang mempunyai KGT yang rendah, memerlukan kos pembinaan yang tinggi, pembinaan asas yang sukar. Terbahagi kepada 2 iaitu asas cerucuk galas hujung dan asas cerucuk geseran. Kalau asas cerucuk galas hujung, cerucuk ditanam sehingga sampai ke lapisan tanah kukuh. Cerucuk lebih panjang dan beban dipindahkan terus ke lapisan kukuh ataupun lapisan batu. Asal cerucuk geseran, cerucuk ditanam tidak sampai ke lapisan tanah kukuh atau tanah batu, lapisan batu. Cerucuk lebih pendek dan dia bergantung kepada geseran antara permukaan cerucuk dan tanah. Jadi kalau lihat pada raja, inilah dia beza antara asas cerucuk, cerucuk galas hujung dengan cerucuk geseran. Kalau asas cerucuk galas hujung, kita akan tanam cerucuk tu sampai ke lapisan batu di bawah tanah kita ni. Tapi kalau cerucuk geseran, dia tak sampai pun, ditanam tak sampai kepada lapisan tanah kukuh ataupun lapisan batu. Jadi yang ni adalah soalan yang ketujuh daripada bahagian A. Jadi raja di atas menunjukkan 4 jenis asas. Padankan jenis asas itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada peta disediakan. Jadi siapa nak cuba jawab ni? Ada 3 soalan. Ya, siapa nak cuba? Saya. Okey. Saya. Aina, silakan. Digunakan pada bangunan 10 tingkat yang dibina pada tanah KGT yang rendah. A. Okay. Iaitu asas apa tu? Ingat tak asas apa? A. Asas apakah itu, Aina? Baru cikgu bagi tahu tadi. Asas pek ke, asas rakit ke, asas jalur ke, asas cerucuk? Cerucuk. Ya, betul, asas cerucuk. Asas cerucuk. Okey. Okey, yang kedua. Yang digunakan pada bangunan 3 tingkat yang dibina pada tanah tingkat rendah. C. C. Okey, betul. Ini asas apa ni, Irfan? Asas pek. Okey, betul, asas pek. Okey.
Cikgu dah terbagi. Okey, yang ketiga. C. Yang akhir sekali tu apa? Siapa nak cuba? Tadi yang kedua tu C kan cikgu jawapannya? Irfan bagi C. C betul. Aha. Okey Lia, silakan. Digunakan pada bangunan setingkat yang mempunyai dinding galas beban dan dibina pada tanah kejiti yang tinggi. B. Okey, asas apa tu? Asas jalur. Ya, betul. Jadi sekarang ni, kalau dia kata macam yang ketiga tu kan, digunakan pada bangunan setingkat yang mempunyai dinding galas beban, maksud dia kalau di atas asas ada dinding, itu adalah asas jalur. Yang B lah. Kalau yang A tu digunakan untuk bangunan yang tinggi, melebihi 4 tingkat, asas cerucuk. Ya. Dan C tu adalah digunakan untuk bangunan yang kurang 4 tingkat dan mempunyai keupayaan galas tanah yang rendah. Okey cikgu, nampaknya kita dah kita sempat juga untuk memasuki subtopik struktur binaan ni cikgu. Ya, betul. Dan kita dah buat beberapa soalan juga dan nampaknya semua anak murid cikgu dapat memahami dengan baik kerana mereka dapat berikan jawapan yang betul semuanya. Jadi mungkin cikgu boleh berikan rumusan yang ringkas untuk mereka yang sedang menyaksikan sekarang. Jadi kepada semua pelajar, khususnya pelajar kejuruteraan awam, dalam tajuk struktur binaan ni, kalau kita lihat, dia ada dua-dua bahagian soalan boleh keluar, iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi untuk bahagian A, untuk isi tempat kosong, untuk padankan, ada contoh dilihat tadi. Dan seterusnya untuk bahagian B tadi ada ditunjukkan bagaimana keadaan asas spek yang diberikan tu tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi saya harap pelajar boleh skor lah dalam tajuk struktur binaan ni. Okey, alright, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang dan terima kasih kepada 6 murid cikgu hari ini. Kita ada Muhammad Aidil, Cikgu Irfan, Muhammad Amir Hakimi, Ainul Nabila, Nilia Kayumi dan juga Nur Aina Nafisah. Kak Wani doakan agar anda dapat peroleh markah yang cemerlang untuk subjek pengajian kejuruteraan awam ini. Okey, jadi sekian saja dari saya Wani Kerry dan kita berjumpa selepas ini dalam subjek yang seterusnya hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridah binti Mas'ud, ibu kepada Muhammad Zain Irsyadi bin Ghazali dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan, pelajar SPM tahun 2021. Zaim, Umi ucapkan selamat menempuh peperiksaan SPM 2021 dengan jayanya dan cemerlang nanti. Semoga Zaim sentiasa berdoa, solat hajat yang berterusan supaya Allah berikan kemudahan kepada Zaim untuk mudah menghadapi peperiksaan nanti. Semoga Zaim juga mengambil teguran daripada Umi dan Abah untuk jadi satu suntikan semangat kepada Zaim untuk terus berusaha untuk sentiasa majukan diri supaya Zaim dapat keputusan yang cemerlang nanti. Umi akan sentiasa doakan kejayaan Zaim supaya Zaim jadi anak yang cemerlang, anak yang soleh dan berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Muhammad, bapa kepada Khairunisa Khairuddin, pelajar SPM 2021 Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Nisa, saya ingin mengucapkan selamat menghadapi SPM 2021 ini. Setelah berusaha yang terbaik, insya-Allah, saya yakin Nisa dapat melakukannya yang terbaik. Setelah berusaha, Nisa perlulah banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat selalu pesan ayah, ibu, guru-guru, insya-Allah Nisa akan berjaya dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.